Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung Bahrul Madhi jilid yang ke-15. Kita sampai pada bab yang ke-24, bab Maja'a fil Mariqah. Bab yang telah datang ia pada membicarakan hadis sifat orang yang keluar daripada agamanya. Baik, hadis yang kita akan baca ni insya-Allah adalah hadis yang hasan lagi sahih. Muka surat 109. Insya-Allah sihat lah. Sarung tangan lapar lah. Oh sejuk. Oh, ingat kan sebab apa? InsyaAllah, insyaAllah. Doa-doa selalu. Rajin kumur air garam kat som supaya pernafasan jadi baik. Ambil air suam, kumur. Bukan telan, kumur. Sampai rorok keluar balik. Okey? Itu paling bagus untuk pernafasan kita. Zaman-zaman sekarang ni semuanya ibu punya Omicron. Okey. Baik. Kalau batuk, madu lebah dititiskan, lemon 2-3 titik, minum. Jangan dah tunggu nak batuk baru nak belasah. Batuk sekali dua pun dah buat dah. Kalau pening kepala tu Panadol. Ingat duk tahan pula, tak apa. Bila dah sakit, hang buat. Tak apa, udah sakit, Masa mula-mula tu buat. Kita sendiri boleh jaga dan kita tahu memantau kesihatan kita sendiri. Buat benda ni, habatus sauda tu jangan lupa. Okey. Agak-agak demam je duduk di rumah. Susah keluar pergi mana. Tuan-tuan pergi sana, confirm silap. Baik, kemudian an Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnani sufahaul ahlam yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yaqulun min qawli khairil bariyah yamruqun minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Hadis yang hasan lagi sahih. Daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar di akhir zaman kita lah, sekarang lah, suatu kaum yang muda umurnya, jahat akalnya. Ni dia orang yang muda tapi akal itu jahat. Lagi membaca mereka itu akan Quran, yaqra'unal Quran, baca Quran, la yukhawizu taraqiyahum, tetapi tidak melangkaui selangkah mereka. Selangkah ni kita sebut gerak apa? Rahang. Selangkah ni sekadar baca tapi tak lepas pada rahang mulut. Bercakap mereka daripada sebaik-baik percakapan, yaquluna min qawli khairil bariyah, sebaik-baik makhluk. Khairul bariyah tu maknanya sebaik-baik makhluk. Bila dia orang ni bercakap, dia oranglah sebaik-baik manusia. Tetapi
yamrukun minad-din, keluar mereka itu daripada agama, kama yamrukus sahmu, seperti mana keluarnya anak panah, minar ramiyah, daripada busurnya. Nabi nak cerita tentang siapa ni? Nabi nak cerita kepada kita ada satu golongan nama dia Al-Mariqah. Jadi akak-akak jangan buahlah nama anak Al-Mariqah. Mana tahu kau dapat cucu, kau dapat cicit, tak pun kita dapat anak. Nak tahu kosong. Okey, siapa yang nak kahwin angkat tangan, jumpa saya senyap-senyap. Sebab ada yang minta cari jodoh. Umur 75, penyakit tiada. Ada motor, ada kereta, ada rumah. Kerja kampung, pencen tak ada. Okey, umur 75. Jadi siapa nak, dia kata nak kahwin dalam masa yang terdekat sebelum sambut Ramadan. Sebab dia anak-anak dia sunyi, sebab pak dia duduk seorang. Jadi siapa nak angkat lah. Ya, pakcik kalau nak angkat tangan. Mana nak tahu kau akak-akak sini sunyi nak sambut Ramadan, tak ada kawan. Okey, dia siapa nak. Jadi dalam bulan Rejab ni ramai yang minta cari jodoh. Kita usaha untuk cari jodoh tak depa. Nak sambut Ramadan ni ya. Insya-Allah pahala banyak nanti. Sambut Ramadan berdua, yang mulai berdua. Baik. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah makna dan maksud keluar daripada agama di sini bukan murtad. Al-Mariqah bukannya murtad. Al-Mariqah maknanya keluar daripada rel, daripada landasan. Orang lain ikut lebuh raya elok dah, pergi ikut jalan lain daripada lebuh raya tadi, jadi pelik jalan tu. Tu nama dia Khawarij. Nama apa? Khawarij, orang yang keluar daripada landasan, yang keluar daripada rel. Dan dia rasa pula jalan yang dia keluar tu, jalan tu bagus, jalan yang betul, jalan yang hak lebuh raya tadi ni tak betul. Baik. Seperti suatu kaum yang telah berlaku pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah Rasulullah, iaitu keluar kaum itu daripada mentaati khalifah Rasulullah dan telah dinamakan orang mereka itu dengan nama golongan Khawarij. Asal daripada perkataan kharij, asal daripada perkataan kharaja, yakhruju. Kharaja maknanya keluar, makhraj maknanya tempat keluar huruf. Belajar ada tajwid, belajar ada makhraj. Makhraj tu makna tempat keluar huruf. Kalau khuruj maknanya keluar, kalau ikhraj suruh keluar. Okey, Khawarij mereka itu keluar daripada landasan. Kenapa dipanggilkan? Kenapa mereka itu keluar daripada taat kepada khalifah Rasulullah? Ceritanya macam ni. Cerita dia macam ni. Khalifah Rasulullah tu apa? Khalifah Ar-Rashidin, yang mendapat didikan, dia mendapat tarbiyah secara langsung daripada Rasulullah. Ada 4 orang. Namanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Dipanggil apa dia orang ni? Khalifah Ar-Rashidin ataupun Khalifah Rasulullah. Makna hak menggantikan kerja-kerja pemerintahan Rasulullah ni 4 orang ni, orang kanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 mati dibunuh, seorang mati biasa. 4 ni ahli syurga. 3 dibunuh. Umar dibunuh, Uthman dibunuh, Ali dibunuh. Jadi kita tak payah heran kalau ahli syurga bawa bunuh. Kita ni tak tahu ahli apa.
Setakat kita nak dibunuh apa masalah? Tak heran langsung. Sepatutnya bila sebut ahli syurga ni kita rapatlah dengan dia. Dah confirm syurga dah. Dah confirm dah tu masuk syurga. Patut kita rapat-rapat dah kokok tempih dapat syurga kita juga. Datang puak-puak ni dia rembat sekali. Syurga murga dia kata. Tak puas hati pada dia, dibunuhnya. Osman dibunuhnya tengah baca Quran. Sayyidina Ali dibunuhnya ketika nak pergi sembahyang subuh. Umar bukan orang Islam bunuh. Tengah nak jadi sembahyang subuh, tengah nak sembahyang. Sedang nak sembahyang, buat persiapan dah duduk tempat imam tu. Orang mai kodok dengan dia dengan pisau. Itu Umar. Jadi kita tak payah heran kalau kita ni hak tak apa nak baik ni orang nak bunuh. Biasa. Hak baik pun orang bunuh. Baik. Tersebut dalam sejarah. Tarikh itu mana sejarah. Jadi saya terus baca huraian makna dia. Saya tak baca tu tidak dua kali kerja. Tersebut dalam tarikh. Tarikh ni sejarah. Dua kali kerja. Jadi saya sekali sebut. Tersebut dalam sejarah. Kalau nak baca lagi faham, kena berlagu. Tersebutlah kisah. Itu Pak Ma'un. Dia kena lagi berlagu, lagi faham. Pada masa berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali ni menantu Rasulullah. Merangkap sepupu Rasulullah. Muawiyah pula ipar Rasulullah. Ipar. Kahwin adik dia dengan Rasulullah. Berperang pula. Menantu dengan ipar berperang. Masya Allah. Lalu berkatalah Muawiyah dan orang-orangnya kepada Sayyidina Ali. Bila dah berhenti perang, mesyuarat, bincang. Dia kata, "Hai Ali, yang kita duk bermati-matian dalam perang ni, kita menghabiskan nyawa orang Islam, berbunuh sama-sama Islam. Apa pasal?" Ini saya translate lah. Apa pasal? Sebab semalam saya ceramah di Pulau Pinang. Jadi bunyi tu duk ada lagi. Apa pasal? Dia kata, apa pasal kita duk bunuh? Belakang. Dia ada belakang pula lah. Belakang. Mari kita bincang lah. Dia kata. Duk bisin-bisin bersepah. Mencari maslahah kita orang Islam. Lah macam ni. Kamu cari orang besarmu dan kami pula menghimpunkan orang besar-besar kami. Buat perjanjian damai. Hantar delegasi. Kamu hantar wakil kamu, aku hantar wakil aku. Dan orang besar kita yang berilmu lagi bijaksana ni, uruskan hal peperangan kita ni. Macam mana nak settle. Itu kata-kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa dia ni Muawiyah ni? Dia ipar Rasulullah. Siapa dia Muawiyah? Orang dah kata ipar, dia tanya dua kali. Muawiyah ni penulis Al-Quran. Kalau Al-Quran turun, salah seorang yang tukang tulis Quran tu ialah Muawiyah. Okey. Jadi insya-Allah kita dapat perkhabaran daripada pelajar pondok kita, Hajah Nuriah, Kak Nuriah kita lah, ni pondok depan ni, Nuriah Husin, antara orang paling lama di Al-Barakah ni. Sekarang berada di ward di KPJ, kena serangan jantung yang serius. Jadi insya-Allah kita dah buat dah sembahyang hajat, kita dah buat dah baca Al-Yasin untuk dia. Mudah-mudahan Kak Nuriah kita ni Allah Ta'ala berikan kesembuhan, kesihatan lah. Dah lama dia tak datang kan, tak sihat. Tidak dia duk ikut kita rombongan pergi Jepun pun pergi, pergi umrah pun pergi. Kak Nuriah kita ni. Baik, InsyaAllah lepas zuhur ni kita buat lagi untuk dia. Malam ni pun kita buat, petang ni pun kita buat lagi. Baik, kita sambung balik.
apakala didengar oleh orang-orang besar dan tentera sebelah Sayyidina Ali akan perkataan yang demikian. Lalu mereka berkata, ya Khalifah, ya Amiral Mukminin, adalah barang yang dikatakan oleh orang Muawiyah dan orang-orangnya itu adalah bagus dan fikiran yang elok. Marilah kita cari jalan macam mana boleh berdamai ke apa ke. Itu nasihat daripada orang-orang besar Sayyidina Ali. Maka kata Sayyidina Ali, adalah semua perkataan tu semuanya tipu daya belaka, jangan duk percaya, kata Sayyidina Ali. Pasal apa? Pasal Sayyidina Ali ini ialah khalifah, dia adalah pemerintah yang sah. Pasal apa nak pergi bincang dengan orang yang perang dengan dia pula? Dia sebagai khalifah, dia kena pertahankan dia punya kerajaan dia. Yang mereka ni tunjuk perasaan, tiba-tiba pergi bincang supaya yang memerintah tu pergi bagi dekat hak tunjuk perasaan. Sayyidina Ali kata tak payahlah, aku ni kerajaan, aku ni wakil kerajaan yang dilantik secara sah. Pasal apa nak pergi bincang dengan dia orang pula? Dia orang tu lah kena stop tunjuk perasaan perang nak bunuh orang. Itu kata Sayyidina Ali. Tapi orang-orang besar Sayyidina Ali tetap mau meneruskan apa yang dikatakan oleh Muawiyah tadi. Dia kata, apa salahnya kita bincang? Bincang je, bukan buat apa. Jenis orang lurus, orang berjuruh, orang ajak bincang. Baik. Kemudian masing-masing pun bersedialah. Orang-orang besar dan ahli yang bijak, ahli-ahli yang berhimpun, mesyuaratkan kemaslahatan orang Islam. Maka dilantiklah daripada pihak Sayyidina Ali, wakilnya ialah Abu Musa Asy'ari, dan wakil Muawiyah ialah Amru al-As. Berhimpunlah mereka, bermesyuarat di satu tempat. Wakil Ali Abu Musa al-Asy'ari, wakil Muawiyah Amru al-As. Ni semua sahabat Nabi ni bincang. Akhirnya bincang apa, makan bihun lebih kurang. Macam kita lah, saya mesyuarat bihun, tak bihun keripak. Hak tu penting. Duduk dalam meja mesyuarat, duduk dalam bilik tu, soalan pertama, ada keripak ke? Ada. Hak tu dulu dia soal. Sebab tu mesyuarat kita jadi lama, makan tak tinggal. Orang tengah duduk banjir, nak tenggelam, nak lemah dah. Bihun lah bihun. Itu orang kita ni mesyuarat tak habis-habis. Pasal apa? Ada bihun, ada keripak, teh tarik, bagus sikit nasi Arab. Baik. Maka mesyuaratlah lebih kurang, keluarlah buah fikiran Amru al-As. Kata dia, apalah yang kita susah-susah dan payah-payah duk fikir masalah ni. Kita semua satu tujuan, iaitu nak memelihara darah orang Islam jangan sampai tumpah ke bumi. Mana hak bahasa dia? Mana? Okey. Sekarang macam ni lah. Sayyidina Ali tu saya cadangkan, letaklah jawatan. Dan Muawiyah pun letak jawatan. Jadi kalau semua kita buat letak jawatan, tak gaduh. Dan kita lantik yang baru. Jap. Bunyi mana tak? Mana? Tapi kalau kita lihat, pasal apa yang Muawiyah nak letak jawatan? Muawiyah bukan ada jawatan. Dia tak ada jawatan. Dia ketua pembangkang. Dia bukan ada jawatan. Ketua bangkang, dia diam sudah. Sayyidina Ali tu ada jawatan dia. Dia dilantik. Pasal apa nak suruh letak? Tapi bunyi itu mana? Dua-dua kita suruh letak tu. Pasal dua ni punya pasal kita bertelagah. Depa di atas telagah, kita hak di bawah telagah sekali. Lah macam ni lah, suruh dua-dua tu letak. Duk dia diam.
Oh, dengar cakap tu, bagi sambil dia makan keripak. Pergi ngok-ngok macam kita lah duk mesyuarat lagu tu. Dia bukan duk bincang secara detail. Kalau risiko aku letak jadi apa, risiko Ali letak jadi apa, duk kira keripak tu. Sedap. Ni bukan cerita ni saya tambah. Saya cerita dalam mesyuarat di Malaysia ni, macam tu perangai dia. Orang duk cerita pasal banjir tu macam mana nak buat. Siapa masaknya? Order ke mana? Ngap. Orang fokus tentang banjir. Macam mana nak selesaikan air tak surut-surut, nama dia air bertakung. Banjir yang bertakung duk tak keluar-keluar. Cara jalan macam mana nak buat? Tak, dia tanya siapa buat ya? Tak. Ngap makan. Kerja makan dalam mesyuarat ni. Ni bukan cerita ni. Bukan cerita Muawiyah ni. Cerita Muawiyah lain. Cerita Sayyidina Ali lain. Maka kata dia, sekarang kita pasti sama-sama menurunkan keduanya kembali pada asal. Sekalian kamu turunkan Ali dan sekalian kami turunkan Muawiyah. Selesai masalah. Kemudian kita suruh sekalian muslimin pilih. Sekiranya mereka sukakan Ali jadi khalifah, angkat tangan. Kita angkat balik Ali. Tengok majoriti siapa yang nak angkat Ali. Dan jika sekiranya mereka sukakan Muawiyah jadi khalifah, kita angkat Muawiyah. Angkat tangan semua. Jam. Kita buat demokrasi terpimpin. Lantik balik, maka kita selesaikan masalah peperangan ni. Dan jika muslimin tak suka Ali, tak suka Muawiyah, kita lantik orang lain yang sama-sama kita suka untuk diangkat menjadi khalifah Rasulullah. Kita serahkan fikiran kita pada rakyat. Apa yang penting ialah tu rakyat. Tu bunyi tu. Cara sebutan tu rakyat. Nah, cara tu nak jadi pemimpin. Jadi kalau sebut cara rakyat tu, saya boleh juga jadi pemimpin. Sebab ada yang sebut rakyat dia bunyi kap. Ini kena rakyat. Tak sedap. Rakyat yang kita kena jaga. Tak sedap. Yang sebutnya ialah ain. Kita adalah wakil kepada rakyat. Nampak tak? Boleh tanding lah pilihan raya saya ni. Cara sebutan rakyat tu meyakinkan rakyat lah. Ada yang setengah cakap tak sedap. Apa-apa yang penting ialah kita menjaga kebaikan rakyat. Itu ada juga step tu. Perjuangan kita ialah perjuangan memartabatkan rakyat. Nah, anda faham tak faham sudah. Ada hak tak larat dah. Dia pun tak orang dah fikir rakyat lah. Saya rasa kita ada tak apa tak larat. Yang penting bagi kita apa nama taklah slow sikit dia. Baik, dengan perbuatan kita yang demikian ini insya-Allah menjadi aman dan sentosa lah. Sedap tak? Sedap tak buah cadangan? Apakala didengar dalam sidang majlis mesyuarat tu, sangatlah baiknya cadangan ni, buah pemikiran Amru al-As. Lalu semuanya suka dengan buah cadangannya dan tampil pula mesyuarat bagaimana urusan nak menurunkan Ali dan Muawiyah. Pendeknya, putus dalam mesyuarat, turunkan kedua-duanya, yakni Ali dan Muawiyah dengan akad, yakni hendaklah wakil am antara dua pihak itu menurunkan rajanya masing-masing. Diaturkan dengan kata-kata wording dia, kami turunkan Ali daripada menjadi khalifahnya. Ini keputusan dia. Apa yang nak buat, apa buat. Tetaplah sudah mesyuarat menurunkan kedua khalifah tu dengan akad. Dah setuju dah macam mana nak buat, maka mesyuarat lagi sekali. Berhimpun kali kedua wakil am tadi, Abu Musa al-Asy'ari wakil Sayyidina Ali dan Amru al-As wakil daripada Sayyidina Muawiyah, berhimpun kali kedua bersama dengan majlis-majlis syuranya, wakil-wakilnya. Maka kemudian daripada itu telah bersedialah kedua-duanya. Amru al-As pun bangun.
Wakil dia kata dekat wakil Sayyidina Ali yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari, maka tuturlah olehmu dahulu menurunkan Sayyidina Ali, kemudian kami akan menurunkan Muawiyah. Abu Musa Al-Asy'ari ni orang lurus, sahabat Nabi yang tak bengkok-bengkok hatinya. Orang suruh turun, turunlah. Dia tak pandai tipu daya. Dia bukan ahli politik. Ahli politik ni pandai tak tipu daya? Pandai. Kadang-kadang ahli politik ni tak percaya dengan apa yang dia cakap sendiri. Dia cakap sendiri, dia pun tak percaya. Ahli politik ni, dia cakap dia tak percaya. Yang herannya, yang dengar dia cakap tu percaya. Dia pun heran, "Oi, depa ni percaya aku cakap. Aku pun tak percaya apa aku cakap. Pok-pok dia percaya." Bodoh sungguh. Ini ahli politik. Bukan di Malaysia. No, di Afrika Tengah. Percaya habis. Tadi dia kata nak bagi peruntukan buat padang bola. Tunggu lagi 10 tahun baru siap. No, dia bagi peruntukan dia. No, dia kata tak ada PKP apa semua. Nak raya-raya lah. Dengar dia kata apa? Oh, percaya semua. Dia pun tak percaya apa dia kata. Bunyi-bunyi tu macam nak tutup lah. Baik, kemudian Amru bila didengar perkataan wakil am daripada Sayyidina Muawiyah tadi, Amru Al-As tadi cakap, okey, Abu Musa sila lafazkan penurunan pangkat dan tahta pada Ali. Maka dia pun ikutlah. Kami dengan ini menurunkan Ali bin Abi Talib daripada jawatan khalifah atas tahta pemerintahannya. Turun dah Ali? Pasal wakil dia sendiri turunkan. Bangun pula Amru Al-As. Maka dengan ini kami mengekalkan Muawiyah di atas tahta kerajaannya. Sebab dah tak ada dah kerajaan, jadi kami lantik Muawiyah sebagai khalifah. Tenganga ada Abu Musa. Tenganga, ketak bibir. Nak kata apa lah? Keputusan daripada masyarakat ni setuju semua. Ini yang kata ahli politik, dia kena bijak. Sebab tu kita ni bukan ahli politik, pergi bergelumang dengan politik, kena sembelih. Saya ni bukan ahli politik, pergi terjun lah ahli politik ke dalam. Bukan dia. Ahli politik ni kena belik sana, kona sini, okay, cilok sana, baik punya cilok, dapat ke dia? Tu nama dia politik. Tak reti cilok, keras, habis. Ahli politik ni dia kena macam-macam. Orang kenduri dia tak boleh makan, dia kena besar pinggan. Tu ahli politik. Kita pula pergi kenduri makan kita ke darah. Orang tak suka. Ahli politik ni kalau pergi kenduri dia kena besar pinggan. Walaupun yang buat kenduri masak tu catering. Patutnya tak payah basuh lah tak? Caterer yang buat. Tak, dengan dia caterer dia basuh sekali. Ambil gambar. Itu betul kata ahli politik. Sagi kalau orang mati dia kena usung kerana. Dia tak boleh duduk cegat. Kalau baca talqin dia kena duduk sebelah baca talqin tu. Baru tu nama kata bijaknya ahli politik. Tak mana muka pun kena jongoi kat muka dia. Kalau tak boleh buat macam tu, nyawa politik kamu pendek. Ni orang politik. Sagi main bola pun dia, semayang pakai telekong pun dia, karaoke pun dia. Tengoklah orang tua ni hari tu jadi duduk di masjid ke kepiah putih lah, karaoke pun dia juga. Itulah namanya ahli politik. Kita tak boleh kata apa, tu kerja dia cari makan. Baik, kemudian apakala didengar oleh orang muslimin antara dua, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, maka jadi haru birulah semuanya sehingga keluar satu kaum daripada perintah Sayyidina Ali dan menjadi derhaka kepadanya. Maka itulah kaum yang dimasyhurkan orang dengan nama kaum Khawarij. Okey, depa kata Sayyidina Ali ni lembut sangat, tak mau bertegah dengan Amru, tak mau bertegah dengan Muawiyah. Mulai hari ni kita jangan ikut Ali. Tak setuju dengan Sayyidina Ali sebab lembut. Golongan ni tak puas hati dengan Sayyidina Ali ni bila
bila Uthman ibnu Affan dibunuh. Mereka minta supaya disiasat siapa yang bunuh Sayyidina Uthman. Masa tu berlaku pemberontakan peperangan antara Sayyidina Ali dengan isteri Nabi Siti Aisyah. Sebab mereka kata pelantikan Sayyidina Ali ni tak sah. Maka berlakulah pemberontakan dalam peperangan Jamal, peperangan Siffin. Sayyidina Ali kata, tunggulah sat dulu. Aku sekarang ni negara kita sedang berhadapan dengan perang dalaman. Macam mana aku nak siasat siapa yang bunuh Uthman? Tunggulah sat dulu. Bila dah selesai perselisihan dengan isteri Nabi, naik Muawiyah pula, perang dengan Muawiyah pula. Lagi sekali pula dia kata, macam manalah aku nak selesaikan masalah Sayyidina Uthman, tunggu sat dulu. Ni perang dengan Muawiyah pula, tunggu sat lah. Golongan dia kata, duk sat. Bila siapa bunuh Uthman? Tunggulah sat, kita sekarang ni tengah perang. Ni golongan tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Kemudian bila berlaku pula mesyuarat di sini, Sayyidina Ali pula jatuh pula dah. Jadi siapa yang nak mesyuarat, yang nak kaji siapa pembunuh Uthman? Dia orang ni adalah adik-beradik Sayyidina Uthman. Asalnya lah, konon-kononnya tu backup Sayyidina Uthman ni. Maka mereka pun mula tuduh Sayyidina Ali ni macam-macam. Siapa yang bunuh ni? Dalang dia siapa ni tak mau siasat, buat lambat sangat ni, tah dia apa? Dia mula memberontak kepada Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali jatuh bila Sayyidina Ali jatuh, maka harapan mereka nak siasat siapa bunuh Uthman lagi tak ada. Maka mereka ambil keputusan, seramai 3,000 orang lebih kurang berhimpun dan dibawa oleh kepalanya di tempat yang bernama Harura, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Maka golongan ini kata, sekarang kita tak boleh ikut Ali, kita tak boleh ikut Muawiyah. Dua-dua ni karut. Perhimpunan mereka tu diadakan di satu tempat nama dia Harura. Yang ni yang Nabi sebut dalam hadis ni. Nama dia golongan muda yang nak memberontak. Tapi mereka pandai agama. Mereka pandai baca Quran. Baca Quran mereka sedap. Agama mereka pandai. Tapi mereka tu keluar daripada landasan agama macam mana anak panah yang keluar daripada busurnya. Baik. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdathul ansnan sufahaul ahlam yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar di akhir zaman suatu kaum yang muda-muda umurnya, jahat, busuk akalnya. Mereka membaca Al-Quran tidak melepasi tulang selangka mereka. Masalah ke-107, membaca Al-Quran tidak melepasi tulang selangka, adalah sepotong daripada hadis ini merupakan suatu mukjizat yang berlaku kepada Nabi SAW, kerana dikhabarkan kepada kita akan berlaku kemudian daripada wafat baginda, dan telah zahir apa yang telah dikhabarkan oleh baginda. Dah nampaklah. Maka makna membaca Al-Quran itu ialah tidak melampaui tulang selangka, yakni apa yang dibacanya tiada keluar daripada tempat terbit suaranya ke sebelah atas tulang selangkanya. Tempat keluar tak lepas keluar, sekadar baca, tapi tak diamalkan, tak dipraktikkan, baca saja, dan tiada keluar dinaikkan ke langit amalannya, yakni tiada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kata setengah ulama, maka tiada makna tiada melampaui tulang selangka itu, yakni tiada melampaui maksud dan kemahuan apa yang dibacanya daripada Quran, yakni tak sampai ke dalam hati dan tiada ia ambil terdebir apa yang dibacanya dan tiada diamalkannya. Tapi faham agama, tapi baca Quran tak tahu. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu dirahmati. Maknanya kalau kita berdamai, kita dirahmati. Tetapi kalau kita bergaduh, kita tidak dirahmati. Allah kata kamu ni orang yang bersaudara, damaikanlah. Ni tidak. Setiap hari kita akan buka Facebook cerita tentang ulama-ulama bergaduh. Setiap hari. Kerja dia ialah mencari buruk ulama. Bukan dia cerita benda yang nak membangunkan masyarakat. Ni telur tak ada ni. Tapi cerita bab telur lah. Macam mana nak bagi telur ayam tu ada. Ni melilau pergi cari telur. Maidan tak ada. Inilah nasib kita ni. Asal nak puasa, telur tak ada. Saya dah kata dah dulu, setakat telur ayam tak ada apa masalah. Buat bahulu tak payah telur, apa masalah? Tak jadi Ustaz, tukar nama lain. Tak payah berbahulu, berbahu je lah. Lu pergi mana? Lu fikirlah sendiri. Dah telur tak ada, aku lah buat begitu saja. Tu nama dia bahu. Kalau dia ada telur, baru bahulu. Baru punya, bahulu tanpa telur. Ini kita bila tak ada telur lah. Tak tahu lah. Macam mati tak makan telur. Yang kita kena susah hati ialah kalau tak ada telur. Yang tu kena susah hati, jadi penakut. Penakut gila-gila. Hang tak ada telur, tu baru takut. Tak ada telur ayam, mampu happy lah. Apa masalah? Mereka ni bukan tak bagi ayam tu telur. Ayam kerja dia telur juga. Boleh tahan ayam tu. Jangan telur. Tapi pasal apa? Tak ada. Pasal nak bagi naik harga. Didesaknya supaya bagi subsidi. Didesaknya supaya naikkan harga. Sebab dia tahu orang Melayu ni macam mana marah pun lah beli juga. Jangan duk beli telur mahal. Naik sepapan RM30. Gila. Tengok dia beli 4 papan. Duk gila-gila dia belasah agak. Ini perangai orang Melayu. Dia tak ada sifat boikot. Dia boikot sat. Jangan duk makan depa ayam tu kan sembelih tu. Tengok dia duk beratur. Ni bangsa kita. Jenis tak bertahan dolat kita ni. Boikot kita depan sekali. Jangan duk cocok. Tak tahu kena tu, cocok kena dia. Ya, tengok dia duk tadah tu kata. Tak boleh pakai dengan hang ni. Ini orang Melayu kita. Jadi mereka dah tahu dah perangai orang Melayu ni ialah bisin sekejap saja. Lama-lama orang Melayu kan tunduk. Jadi kita sorok telur dulu, kita paksa ayam tu hampa yang duk telur tu. Ayam pun bodoh, ikut baik. Duk kuarantin ayam tu pun. Sampai bila nak selesai masalah ni? Tiap-tiap kali nak raya semua naik. Harga ayam naik, harga daging naik, harga barang naik, minyak masak tak ada. Berapa puluh tahun dah tulang abang mai. Asal nak puasa ya, kekurangan minyak masak di pasaran menjadikan kekurangan minyak masak 1 kilogram paket. Bila kerajaan kita terpaksa menaikkan harga, banyak pula naik. Jadi sampai bila nak selesai? Jadi lepas ni tuan-tuan, belalah ayam sendiri. Seorang 10 ekor. Suruh dia bertelur. Selesai masalah.
Yang di ladang kelapa sawit bela ayam, yang Felda ada ladang Melambak bela ayam. Semua orang ada ayam tak gaduh. Ini masalah kita ni, pasal kita tak mau bela. Kita nak beli. Beli yang kita nak, bela kita tak mau. Jadi bila kita ada sifat membeli, tidak ada sifat membela, banyaklah orang ambil kesempatan pada kita. Sebab kalau kita tak beli, kita tak makan. Dia kata puak-puak tu mesti punya beli. Hampa sorok dah dulu. Ini pakai tiap-tiap kali puasa, tiap-tiap kali nak raya akan jadi macam ini. Baik, jadi mesti ada satu usaha yang berterusan membanyakkan benda dalam negara. Tapi kerajaan ni dia senang. Disebabkan ayam tidak ada, kita akan mengimport ayam. Disebabkan telur tidak ada, kita akan import telur. Sampai bila nak import? Sepatutnya hak kita membanyakkan sumber makanan di dalam negara sendiri, memproducekan makanan. Jangan duk import-import. Ni tidak. Kita tak mau memproducekan pertanian. Nanti kalau kita buat pertanian, negara kita tak maju. Negara kita lembab. Kita kena industri, kita buat kelang. Buat kelang. Makanan kita import beras. Kita import ayam, kita import daging. Ini punca dia, nak jadi industri. Akhirnya bila industri lingkup, 2 tahun tak kerja, kelang tutup, Toyota tarik, Hyundai tarik, Hyundai tarik, tak mau dah bekerja di Malaysia. Nak makan apa kita? Makanan tak ada, pergi dah makan kelang, potong sikit-sikit makan. Yang ada bendang, kamu tutup tanah dia, buat perumahan. Ada negeri yang banyak padi, ditambak buat kelang, ditambak buat rumah. Lah padi tak ada. Sayang tuan-tuan, negara ni Allah Ta'ala bagi tanah dia, tanamlah apa pun boleh hidup. Tak siram pun tak apa. Tapi sayang, kita tolak pertanian. Konon-konon nak maju, kita ubah jadi industri. Sampai universiti pun tak mau, universiti pertanian. Ubah universiti lain, tak mau sungguh pertanian tu. Bank pun tak mau nama pertanian, tukar nama lain. Padahal kita nak menterkedarah dengan pertanian. Tuan-tuan lantiklah saya di Perdana Menteri. Baik, kemudian bila tak ada makanan, penin. Tak ada ayam, penin. Tak ada telur, bisin. Kita import daging pada luar negara. Ingatkan daging betul, daging kangaroo. Patut duk melompat semacam. Kemudian kata dia lagi, sama ada yang retikan maksud dan tiada retikan maksudnya. Nampak? Tadi saya kata ada, umat Islam adalah bersaudara. Damaikanlah di antara dua yang bersaudara tu. Tapi setiap hari saya kata, bila kita buka Facebook, buka surat khabar, buka televisyen, semuanya ialah cerita tentang bergaduh. Ulama dengan ulama bergaduh, ustaz dengan ustaz, cabar mencabar. Tengok pada sukan bergaduh, tengok takraw bergaduh, tengok bola bergaduh. Apa yang tak bergaduh ni? Tengok politik bergaduh, tengok telur bergaduh. Tak ada satu usaha untuk mendamaikan. Bergaduh dengan Tok Imam, mandikan budak curi tabung. Bergaduh dengan Tok Imam, letak jawatan imam tu pula. Susah sekarang ni. Gaduh tak habis-habis. Nak potong masuk jalan pun gaduh. Dia naik kereta, kawan dia naik kereta, dia nak masuk, tunjuk gari, gaduh. Setiap hari kita ditunjukkan dengan nama bergaduh-gaduh. Tapi baca Qurannya rajin, tapi tak melepasi tulang selangka mereka. Dan banyaklah orang sekarang membuat Al-Quran seperti tangkal sahaja di rumah, tak dibaca-baca. Buat frame, buat stiker. Dan jikalau dia baca pun, bukanlah dia baca kerana Allah sebab beribadat, bahkan kerana bermegah-megah, kerana pandai. Bukan dia baca tu kerana Allah.
nak tunjuk sebab dia pandai. Lebih malang lagi kerana lawan berlagu. Oh sudah, lawan berlagu dengan mengadakan bacaan lentok liuk yang haram dan sebagainya. Ni bukan saya kata nah. Ni pengarang kitab ni kata berpuluh-puluh tahun dulu. Orang baca Quran ni untuk pertandingan saja. Lawan, kokok dapat umrah, kokok dapat kereta sebiji, jadilah. Makna tak diamalkan, kehendak tak diamalkan. Maka kita pun berhabis duit banyak buat pertandingan daripada peringkat negeri, mukim, daerah sampai kebangsaan. Sebab PKP dah tak ada antarabangsa tu lah. Itulah sekadar kita buat. Tapi arak makin banyak, kilang arak makin banyak, makin besar. Malah nama arak pun nama orang Melayu Timah. Betul tak dia kata ni? Arak ni kita tak nak fikir nama Timah, lepas ni Leman pula. Dulu kita duk tengok arak ni Anchor, Heineken, Kasbek lah. Sekarang Timah. Sebab dia tak boleh Timah taksi. Lama tak nampak Timah taksi. Tak apa sihat, taksi dia pun tak ada lah. Dia minta nak duduk di pondok kita. Ustaz bagilah kat Timah duduk pondok Ustaz oi. Dulu kan saya dah bagi dah. Kat Timah tak duduk. Bila orang dah ambil balik payahlah. Tu lah kat Timah tak larat duduk seorang ni. Sial kat dia pula. Kalau kat Timah duduk sini, siapa nak bela? Siapa nak jaga? Ni Azizah ada, Azizah jaga. Sudah. Kat Minah boleh jaga, kat Timah Minah pun sikit lutut. Kak Zah tu pun sikit pinggang. Jadi kami sini bukannya tempat welfare. Bukan welfare. Sebab ramai yang nak masuk pusat pendidikan Al-Barakah ni minta tolong jaga mak dia. Ni nak beritahu lah, mak kami ni sakit, tak ada siapa nak bela. Tu cadang hantar sekolah ustaz tu. Tu siapa nak bela sini? Di sini bukan pusat jagaan orang tua-tua. Dah, ni sekolah. Mereka belajar di sini sementara mereka sihat dan larat. Kalau mereka dah tak sihat, mereka dah tak larat, mereka baliklah rumah dia orang. Sini bukan pusat jagaan warga emas. Dah, kami nak hantar lah. Pak saya dengar cerita murah, sewa RM70, RM40 murah. Kalau hantar sana RM1,600 hak swasta punya. Sial kat mak dia. Tu agak-agak mak dia doa apa lah hati. Bagi mati akulah ya Allah. Tak ada siapa nak belah. Aduh, tahulah tuan-tuan. Kita duk kata keadaan orang, hak kita belum tahu. Okey, macam kita sekarang ni tengah sihat semua anak saya. Tambah harta tak bahagi lagi. Cuba sakit tengok. Kebetulan pula dah bahagi-bahagi dah tanah. Dah bahagi-bahagi dah barang emas. Kita tengoklah siapa hak nak belah. Rumah kita pun kadang-kadang anak tak repair. Dapur kita ni, Allahu Akbar, anak kerja besar, tapi seorang pun tak nak repair dapur dia. Nak buat jamban dekat mak dia dalam bilik. Mak kalau nak pergi tandas, pergi ke dapur merangkak. Seorang pun tak nak buat bilik tandas. Pasal apa? Sebab pemikiran anak-anak, kalau aku repair rumah mak aku, bukan aku dapat kat aku kalau dia mati. Duit keluar, mak aku duduk. Kalau dia mati, rumah ni dapat kat siapa? Kalau dapat kat aku buat. Tapi aku rasa aku tak dapat, tak payah. Itu yang tak buat tu. Habis-habis kuat dia ajak mak dia duduk dengan dia. Mak tak boleh duduk pula, menantu pula jenis garang. Dia tak mau duduk lah rumah menantu tu. Menantu ni makan ikut time. 12 tengah hari makan, lambat tutup kedai. Mak dia 12.30 baru keluar dari bilik. Dah tak ada ke nasinya. Mak, pukul 12. Sekarang mak tengok jam, mak pukul apa? Pukul 1 dah mak. Siapa nak tunggu mak? Kita orang sini ada masa time tau. Atau bila pula aku nak makan? 5 petang. Jangan lambat, okay? Ikut time. Orang tua tu lah nak pakai spender pun lambat. Nak masuk kaki dalam spender tu gagau. Dia mari 5.30. Dia tak ada lah behon.
Tak mampu orang tua tu. Jadi macam mana mak nak duduk? Tu setengah orang tua tak boleh duduk, dia duduk rumah dia. Tapi anak-anak tak nak repair untuk dia. Sebab anak-anak kata sekali aku repair bukan dapat kat aku. Ni dilema ni. Macam-macam. Padahal dengan mak tu pun sikit-sikit sebut Kak Ngah. Kak Ngah. Dah Ngah hang tak balik ke? Hang tak ingat Kak Ngah hang ke? Jadi anak-anak kata rumah ni dapat Kak Ngah dah. Malas balik sikit-sikit Ngah, sikit-sikit Ngah. Mengah aku dengar. Anak mak ni duk tunjuk sangat seorang hak tu yang dia duk sayang. Anak-anak kata biar hak tu lah belak. Sayang macam mana pun jangan duk sebut sangat, duk diam-diam sudah. Ni sak-sak duk sebut, oi simpan kat Kak Ngah sikit oi. Yang anak-anak tu tengah makan bubur kacang. Mak boleh datang simpan kat Ngah sikit, jangan bagi perhabis. Tuang balik dalam mangkuk tu. Ada hak sorok mak tu sorok siap-siap. Bola mangkuk sorok bola lemari. Takut habis lagi Ngah nak balik tak makan. Tengok-tengok Ngah tak balik. 2 hari busuk apa pasam ni. Rupa langkah bilik. Ni bila punya ni mak ni bubur kacang ni lah nak simpan kat Ngah hang lupa habis pula. Jadi anak-anak kata apa? Mak ni lah tak tahulah. Hak tu je dia ingat hak kita ni. Jadi mak tu pun kadang-kadang tunjuk sangat kasih sayang tu melampau sangat. Untuk anak hak tak apa nak sayang, dia jamu teh cik rimau. Teh cik rimau, melompat rimau tu. Untuk anak yang dia sayang, Milo. Sanggup jalan kaki pergi kedai Pak Mai beli Milo. Anak nak balik, anak ada tu biar pergi depa lah teh cak rimau dah. Makan tu angin. Hari ingatlah kat mak lah. Ni adalah tunjuk sangat. Baik. Kemudian kata dia lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun min qawli khairil bariyah. Bercakap mereka itu adalah sebaik-baik cakap makhluk. Puak-puak khawarij ni kalau bercakap, kita hak dengar ni duk hangguk saja. Betul. Tapi depa lah singa sebenarnya yang memecah belahkan orang-orang Islam. Depa ni lah rimau serigala yang duk bagi rosak orang Islam. Cuba tuan-tuan tengok yang bagi rosak orang Islam ni bergaduh tak habis-habis ni siapa? Puak-puak ni. Bila bercakap nak dalil, kita dengar pun bagus. Hari ni surau kita dah pecah 2. Satu yang nak buat tahlil, satu tak mau buat tahlil. Satu nak buat sembahyang hajat, seorang tak mau buat. Seorang nak baca doa lepas sembahyang, seorang lagi kata tak boleh. Ada yang kata kita buat selawat ala lepas tarawih, pecah 2, tak boleh. Dulu aman hidup kita. Sekarang ni masa muka. Ni angkara puak-puak ni hak kita duk baca ni. Bila mereka ni cakap sedap, kita dengar tu pun betul, bagus. Tapi kesan dia tu, benda ni berlaku di mana? Negara Arab. Negara Arab cuba tengok, tak pernah nyaman dari dulu sampai sekarang. Malaysia ni aman daripada dulu, tapi sekarang tak aman. Tahun 70-an mana ada gaduh? Tahun 80-an mana ada gaduh? Bab-bab agama sama-sama Melayu ni habis-habis kuat guru Yahya ya. Ajaran sesat guru Yahya. Duk berzikir perang dengan orang bawa pedang. Zikir pula guru Yahya. Okey, salah seorang pelakon guru Yahya tu ada kat kampung Kuala Pari. Namanya Wazir. Cik Wazir. Hidup tua lah. Ni Kuala Pari kat Simpang. Kadang-kadang berlakon jadi bendahara. Hidup dia lagi, hal lain tak ada lah. Duk percaya ada guru Yahya lah kita dulu ni. Tapi nama kata nak bergaduh, nak bertelingkah tak ada. Tetapi bila puak-puak ni balik daripada belajar di negara Arab, mereka bawa balik budaya Arab bergaduh. Apa dia budaya Arab? Bergaduh sama-sama dia orang. Pasal roti bergaduh. Menengok Arab. Pasal jubah bergaduh. Sikit punya hal. Kita duk pergi Mekah, duk pergi
Madinah tuan-tuan tengok perangai Arab, bunyi horn tak berhenti, lambat sikit baru hijau ya, pom-pom. Sagi bergaduh, pom-pom, perangai dia macam tu. Maka dibawalah perangai itu ke Malaysia. Yang Melayu kita ni lemah lembut sopan santun dulu ni, sekarang dah tak ada. Dengan kasar dia, sama-sama Islam gaduh. Dengan kafir dia hormat pula. Sesungguhnya telah diterangkan oleh Nabi kita dalam masalah ni perangai orang-orang muda di akhir zaman. Orang muda sini bukan anak remaja ni. Jangan tuan-tuan faham anak-anak muda ni macam Irham ni, pakai topi dia, jaket dia. Nabi mana pakai macam ni? Duduk dalam kelas pakai topi, cap, pakai jin, seluar jin, baju jin, nak pergi mana? Ni orang muda lain. Ni orang muda ni dalam bab agama dia ada dua, golongan muda, golongan tua. Di golongan muda ni yang agresif ni, yang lain pemikiran dia tak mau ikut golongan tua. Ni dia ada dua ni. Okey, golongan tua dan muda, iaitu bercakap mereka itu akan cakap sebaik-baik makhluk, yakni dibaca mereka itu akan Quran, berzikir, berdoa, tapi perangai dan tingkah lakunya bertentangan dengan kemahuan syarak. Yamrukun minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Kata dia, keluar sesat mereka itu daripada agama seperti mana keluar menembusi anak panah daripada sekali panah, daripada tempat tembusnya, yakni tiada satu padanya daripada hukum agama. Kita ingat yang dia cakap tu betul dah, rupa-rupanya lah lain pula cerita dia. Kata Abu Isa, hadis ini sahih. Kata Abu Isa lagi, sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW, lain daripada hadis ini mensifatkan kaum yang tersebut, iaitu kaum yang membaca Quran, yang tidak melepasi tulang selangkanya, yakni keluar mereka itu daripada agama, keluar macam anak panah. Kata sekalian ulama, orang yang disebutkan tadi ialah Khawarij dan golongan Al-Hururiyah, dan mereka itu daripada jenis yang dipanggil sebagai Al-Khawarij, yang duduk di Haruraq tadi ni, yang 3,000 orang asal dia. Zaman Nabi, zaman Ali, dia orang ni ada 3,000 orang. Zaman sekarang ni tak tahu, beranak pinak kot. Kaum Khawarij ni kafir ke tidak? Ditanya orang ke Sayyidina Ali, ya Amiral Mukminin, adakah Khawarij ini kafir? Jawab Sayyidina Ali, mereka sentiasa dalam mengucap 2 kalimah syahadah. Mereka semayang 5 waktu dan sunat macam kita, dan mereka juga baca Quran. Takkan kamu nak kata mereka tu kafir? Itu jawapan Sayyidina Ali. Dia tak kafirkan orang. Orang kita berpecah belah dulu pasal apa? Pasal ada Tok Lebay yang mengkafirkan sama-sama Melayu. Perjuangan kita, sudah, dia panjang tengkok pula dah. Siapa yang tak menyokong kita kafir. Sudah. Tu yang sembahyang jadi 2 imam. Akan wujud pula kata-kata pula, siapa bunuh mereka, elok dapat pahala, kafir. Dah wujud tu yang berlaku di negara Arab, berbunuh sesama Islam sebab dia ajar dia orang tu kafir, bunuh dia orang dapat pahala. Sedangkan Sayyidina Ali tak pernah kata kafir. Tapi kita hari ni budaya takfiri, budaya mengkafirkan. Kamu dulu menikah dengan Tok Qadi. Tok Qadi tu tak sokong kita akad nikah baru. Akad nikah baru. Dalam Manjir dulu ni ada buat korban tak sembelih, tak sah. Sebab hak tukang sembelih tu tak bersama kita. Dia bukan perjuangan kita. Tak makan lembu tu. Pasal apa? Pasal tukang sembelih tu tak pangkah kita. Dahsyat. Sekarang ni lah slow sikit, reda sikit dah. Pasal golongan ni, golongan hak kita duk baca ni, hak agresif ni, golongan muda ni,
Tak sokong kami, kafir. Tak sokong yang ni, kafir. Sayyidina Ali kata, nak kata kafir apa pada mereka? Mereka masih mengucap, mereka masih semayang, mereka baca Quran. Takkan kita nak kata mereka kafir? Pada akhirnya dipanggil oleh baginda Ali akan mereka itu biar taat kepadanya kerana ia adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada mahu mereka itu taat kepada baginda Ali. Maka baginda Ali pun keluar dengan segala tenteranya pergi menghentam mereka itu, dan mereka pun melawan baginda Ali hingga pada akhirnya mereka berperang dengan Ali, dan habis berpecah belah mereka ini lari ke merata-rata tempat. Tah lari ke tanah Melayu bah. Nah, dan tersebut dalam Sahih Bukhari sabda Nabi, fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Maka di mana tempat sekalian kamu jumpa ni, bunuh sekalian mereka tu, kerana bahawasanya membunuh mereka itu berpahala bagi siapa-siapa yang membunuhnya pada hari kiamat. Sebab golongan inilah yang keluar daripada Islam, yang merosakkan Islam, menghancurkan Islam, yang sanggup bersekongkol dengan musuh-musuh Islam untuk merosakkan Islam daripada dalam. Maka kata Nabi, perangilah mereka, jangan biar bertapak, jangan bagi mereka tempat. Sebab bila mereka ada tapak, ada tempat, mereka mula merosakkan Islam. Baik, bab yang ke-25. Bab ma jaa fil atharah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis membicarakan, melebih dan mengutamakan seseorang daripada yang lain. Ada dua hadis sahih. Pertama, an Usaid bin Hudhair anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ista'malta fulanan walam tasta'milni, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni alal haud. Daripada Usaid bin Hudhair katanya, ada seorang laki-laki Ansar, dia datang jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, engkau bagi jawatan pada dia, tapi engkau tak bagi jawatan pada aku. Tu dia mai jumpa Nabi, dia komplain, kerja tu engkau bagi kat dia, tapi aku tak dapat kerja. Ini satu. Ada 2-3 kes tuan-tuan. Ada yang datang jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, bertakwalah kamu pada Allah. Dia suruh Nabi bertakwa pula. Di dalam bab pembahagian harta perang, takutlah kamu pada Allah ya Rasulullah. Rasulullah tengok muka dia, siapa yang paling bertakwa dalam dunia ni kepada Allah? Abang kat aku, boleh pergi nasihat Nabi, bertakwalah kamu pada Allah. Komplain, dia tak tahu yang dia duk cakap tu siapa. Serupa lah ni. Mai jumpa Nabi, apa Nabi dengan dia dapat kerja, saya tak dapat kerja. Saya pun nak juga mai komplain kat Nabi. Nabi bila tengok laki-laki tu cakap macam tu, apa kata Nabi? Bahawasanya sekalian kamu akan melihat selepas dari aku utamanya, maka hendaklah sabar hingga kamu jumpa sekalian kamu, sehinggalah jumpa sekalian kamu ni akan daku di telaga aku nanti. Dia kata akan sampai satu saat nanti, sampai satu saat akan berlaku ketidakadilan, macam-macam benda yang tidak adil. Sabarlah kata Nabi sehingga kita jumpa dekat telaga Kautsar. Maknanya benda ni akan tak selesai sampai kiamat. Kita panggil apa? Macam-macam lah. Kroni lah, nepotisme lah, geng lah, asabiah lah, geng sendiri lah, ketidakadilan lah, akan berlaku macam-macam. Kena kat orang biasa cepat ya, kena orang besar dia jadi macam tu. Kena pada orang marahin dah lebur, kena pada orang ni lah lambat pula nak kena. Benda ni akan berlaku.
Kena pada orang ni ke dalam, kena pada orang tu lepas. Kena anak dia ke dalam, kena anak orang ni lepas. Kena orang besar lepas, kena orang kecil ke dalam. Nabi sebut dah benda tu dalam hadis ni. Kata Nabi, kalau berlaku benda tu pada kamu, sabarlah. Kita ada hari kiamat, kita jumpa di hari kiamat. Kita buat perbicaraan balik. Yang kedua, an Abdullah bin Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tunkirunaha. Qala fama ta'muruna ya Rasulullah? Qala addu ilaihim haqqahum wasallallahu allazi lakum. Hadis yang hasan lagi sahih. Daripada Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sekalian kamu akan melihat selepas daripadaku utamanya dan perkara yang kamu engkarkan dia. Maka apakah kau suruhkan kami ya Rasulullah? Sabdanya, sempurnakan kepada mereka akan hak mereka, dan pintalah kepada Allah akan hak kamu. Kata Nabi, akan berlaku kezaliman pada kamu, ketidakadilan pada kamu, macam-macam kena pada orang bawah. Okey, tak apalah, mana hak mereka ikutlah. Tapi yang mereka buat zalim pada kamu tu, biar Allah settlekan untuk dia orang. Hui, kalau kita dengar hadis ni, takut ni. Orang yang kita buat zalim tu, Nabi suruh minta pada Allah settlekan untuk kita. Jangan. Okey, banyak tuan-tuan kes sekarang ni, kezaliman berlaku merata-rata. Duk sihat-sihat, tidur. Duk sihat-sihat, ditidurkan. Lepas tu tak ada. Pasal apa tidur? Masa masuk tu elok, dia babai kami duk cakap elok. Tak tahu. Hak mati pun tak tahu kenapa dia dimatikan. Yang duk di rumah pun tak tahu kenapa mak ditidurkan. Tang mana yang kena hari tu pergi elok, boleh cakap malam semalam duk buat video call. Mak duk sengih. Meruku mak tu simpan tu, balik nak makan. Duk pesan meruku. Tiba-tiba mati. Siapa ni? Kita pun tak tahu. Sebab kita tak boleh pergi tengok. Minta pada Allah. Apa kezaliman yang berlaku, minta pada Allah. Ni hak saya cerita ni semua di Afrika Tengah. Ketahuilah wahai saudaraku, adalah pekerjaan melebih dan mengutamakan seseorang daripada orang lain boleh dapat. Contohnya di sini, seperti seorang raja atau pemerintah negeri, ada banyak orang alim di bawah perintahnya. Ada alim mujtahid, ada alim tak mujtahid, ada alim mujtahid yang cukup warak dan cukup menjalankan hukum syaraknya. Tiba-tiba raja atau pemerintah ambil letak seorang alim yang tidak mujtahid dan tidak mempunyai warak, dilantiknya menjaga agamanya, bekerja sebagai hakim, dan tidak diambilnya orang yang alim mujtahid dan warak. Itu nama dia kezaliman berlaku dah. Meletakkan orang yang tak layak menguruskan satu-satu jawatan. Jadi dah orang ni. Jadi patut kita ada bahagian perguruan ni, lantiklah jaga bahagian pendidikan, baru kena. Kita yang ada pengetahuan dalam bidang kedoktoran, jagalah bahagian kesihatan, baru betul. Hari ni main belasah. Okey, boleh faham Kak Sung? Kompong tak faham. Ni hak dia. Nabi duk sebut, pengarang kitab duk sebut, diambilnya orang yang bukan bidang dia, duk tang situ menguruskan benda yang di luar bidang dia. Ataupun diambil raja atau pemerintah itu akan orang alim lagi mujtahid dan ditinggalnya orang alim tidak mujtahid, maka yang demikian mengutamakan dan melebihkan, mengemukakan orang lain daripada yang lainnya. Jadi kalau kita tengok, singa ni ada berapa jenis? Singa ni ada berapa jenis? Banyak jenis lah kan.
Macam-macam jenis singa jantan, singa betina. Hak jantan tu hak kembang tengkok tu. Hak betina dia hak jenis tak ada bulu di tengkok tu lah. Macam-macam rimau, singa. Bunyi dia kuat. Dia kuat daripada rimau. Sebab tu dia nama dia Raja Rimba. Sekali dia mengaum, bergegar. Takut binatang lain kalau singa mengaum. Rimau pun kalah. Sebab tu rimau bukan Raja Rimba. Rimau ni dia panggil sang belang je, pak belang. Tapi kalau singa lain, dia garang. Sebab tu singa ni ada banyak jenis. Yang pertama singa zoo. Duk cokoh dalam zoo. Kuat tak bunyi dia kalau kita pergi zoo? Kuat. Tapi dia boleh buat apa? Makan orang bagi. Buka puasa orang bagi. Dia tak boleh buat apa. Mengaum tak dia? Mengaum, tapi dia dikelilingi pagar. Kalau aku mengaum sekali lagi tak apa, dapat juga. Tapi tak boleh buat apa. Tambah kita duduk di luar pula. Mak takut singa. Tak payah takut, dia di pagar, kata dia. Maka banyaklah orang duk acan. Tahu acan? Dekat singa tu duk tonye. Tahu tonye? Duk jelai-jelai lidah tonye. Singa tengok, takut dah orang. Seorang pun tak takut. Pasal apa? Pasal dia tu duduk dalam kandang, dalam pagar, makan pun orang suap. Sibuk kamu ni, tak ada siapa hormat dengan dia. Ada singa yang garang, duduk dalam rimba. Dia bebas, dia tak ada siapa ikat dia. Dia mengaum, dia berlari, dia melompat, dia menerkam, dia memburu. Begitulah dengan alim ulama ni. Ada alim ulama yang dah di kandang, duduk dalam pagar, makan pun disuap. Abang nak bayar loan kereta. Apa ulama ni boleh buat? Boleh faham? Ada ulama yang duduk dalam hutan, dia bebas meraung kau suka dia, memburu kau suka dia. Begitulah bandingan dalam dunia ni. Ada ulama yang tengok benda haram, dia tak kata apa. Lagi kalau aku cakap banyak kan, dia tak bagi makan aku 3 petang, aku nak makan apa? Lagi sarapan, esok breakfast apa pula, dia pun sekat breakfast. Lunch tengah hari macam mana pula dia duduk fikir lunch. Mana ada apa, duduk dalam kandang. Bukannya ada apa-apa, harap betul-betul harap yang tu sajalah. Tapi kalau duduk lautan, dia boleh memburu tak? Ada kancil dia balon, ada lembu seladang dia balon, ada orang pun dia balon, tambah babi lagi dia balon. Pasal dia bebas, dia tak gaduh, rezeki dia banyak. Ini bandingan orang alim di akhir zaman ni. Sekadar apa? Yang ketiga, singa juga, mengaum juga. Tapi nama dia singa sarkas. Orang suruh lompat api, dia lompat. Orang suruh dia tonggek, dia tonggek. Orang suruh dia menari, dia menari. Yang ni lagi teruk pada hak zoo. Hak zoo tu orang duk tengok dia, dia tengok orang balik apa, tengok. Hak sarkas ni lagi teruk. Dia ikut arahan bos dia. Bos dia bukan ada senapan pun, tongkat dia halus dia tongkat. Up, up. Down, down. Jump, jump. Tu lah. Maka ada ulama di akhir zaman macam tu. Up, down, jump. Itulah kerja dia. Apa yang diarah, yes man, yes ma'am, yes boss, yes madam, semuanya ada. Dia hanya mengikut apa yang diarahkan oleh bos dia sahaja. Nama dia burung belatuk. Jadi sekarang kita tengok ulama kita ni duduk tak mana? Singa sarkas, singa zoo, atau singa Raja Rimba?
Wallahu a'lam. Saya fikir sendiri tuan-tuan. Baik. Kemudian, maka perbuatan melebihkan seorang daripada lainnya itu telah diperbuat oleh Nabi SAW. Tetapi tidaklah pula perbuatan itu seperti perbuatan orang yang zalim. Dia komplain, Nabi ni angkat satu orang jadi wakil Nabi, buat kerja, tak pilih dia. Dia main kata kat Nabi, orang tu dapat kerja, saya apa sebab tak dapat, bagi saya benar juga. Dia pertikaikan Nabi. Perbuatan tu berlaku zaman Nabi. Tetapi janganlah kamu faham kamu tu macam Nabi. Nabi buat ni ada benda. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah yang bagi petunjuk. Dia tak sama. Macam kisah Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anak Saidina Umar. Anak Saidina Umar. Saidina Umar Al-Khattab kata, kamu ceraikan isteri kamu. Pergi cerai. Ni perintah aku. Anak dia tak puas hati. Anak dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bapa saya minta saya ceraikan isteri. Apa cerita ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau bapa kamu suruh, taatlah pada bapa kamu, pergi ceraikan. Maka timbul masalah kita sekarang. Ustaz Kazim, ya, bapa saya suruh saya ceraikan isteri saya. Macam mana Ustaz? Lepas tu abang dah cerai belum? Belum lagi. Tu dia kata Umar suruh anak dia cerai. Anak dia cerai, jadi dia pun macam Umar juga. Dia kata, Ustaz, nama bapa apa? Osman. Oh jauh. Yang nu Umar Al-Khattab. Yang ni Osman Akhlaqan lain, saya kata. Sebab tu ulama-ulama dia bahas kenapa Nabi suruh Abdullah ikut arahan bapa dia supaya menceraikan isteri dia. Ulama kata, cuba tengok siapa Umar Al-Khattab. Dia membenci orang kerana Allah. Dia sayang orang pun kerana Allah. Dia orang yang dididik, orang yang terbaik. Maka apa yang disuruh oleh dia ikut sajalah. Bapa kamu tu benci pun kerana Allah, sayang orang pun kerana Allah, ikutlah. Yang bapa kita suruh anak cerai ni, bapa tu siapa? Pasal apa yang dia benci dekat menantu tu? Pasal apa? Hari itu adalah menantu saya tu, dia minta pinjam duit, minta kat isteri saya, minta 3,000 nak beli apa nama motor. Pasal dia nak buat konvoi dengan Ustaz Azhar. Dia pakai skuter kecil, nak belilah skuter besar sikit. Jadi isteri saya kata, tak payahlah ayah dah umur 70, nak konvoi apa, pergi konvoi sesak nafas mati payah. Jadi dia tak bagilah, sebab tak faedah pun konvoi, beli sekali lepas tu nak konvoi berapa kali, tambah PKP pula, nak lari pergi pula. Isteri saya tak bagi, itu yang dia suruh cerai tu. Lepas tu bila saya tak mau cerai, dia kata hang dahaka, hang tak ikut anak Saidina Umar. Anak Saidina Umar pun cerai isteri dia bila Umar suruh. Sebab tu ulama kata, bapa hak jenis ni tu saya ikut pun tak apa. Boleh faham? Ulama bincang tu masalah dia. Bukannya sama kamu dengan Saidina Umar. Tapi kalau bapa kita orang yang baik, memang warak, memang elok, memang bagus agama dia, dia suruh cerai tu mesti ada sebab, maka anak ikut saja. Pasal besar lagi bapa pada isteri. Mungkin dia tahu apa benda yang kita tak tahu. Kita pergi kerja, pak ni duk tengok isteri ni duk cakap di dapur, rupanya ada pak wul lain. Pak duk dengar menantu duk cakap you I hang ni cakap dengan siapa? Rupa cakap dengan boyfriend. Orang mana? Lu ustaz. Tunggulah mai lu ustaz, aku hutang belah. Tak elok budak ni. Saat lagi pak nak pergi sembahyang,
Pak berhenti kat simpang, tengok anak dia pun keluar naik motor, naik kereta, pergi jumpa dengan pak ua dia. Tak elok menantu aku ni. Tapi nak buka sekali lagi aib, nak buka cerita sekali lagi aib, gaduh pula. Maka bapak ni kata, Leman weh, cerailah bini hang. Maka tengoklah pada bapak tadi, bagus tak bagi orang dia, warok tak warok, dosa lagu mana, maksiat lagu mana dia buat, tak ada apa dah, memang bagus je, ikut saja. Ikut saja. Tu perbahasan ulama tentang siapa yang suruh, siapa yang buat, tengok orang dia. Serupa dalam kes ni, Nabi ambil dia bekerja, Nabi tak ambil orang ni buat kerja. Siapa yang ambil tu? Nabi. Yang kamu bertikai baik siapa? Kamu ni tahap Nabi pemikiran dia, dapat wahyu ke? Itu yang dibahaskan dalam perkara ni. Baik. Kemudian iaitu kata dia, tetapi tidak pula perbuatan itu seperti perbuatan orang zalim, iaitu dikemukakan dan diberi kerja pada orang jahil dan tidak pandai, tidak ada timbang rasa, tidak bijak dan sebagainya, diberi memerintah atau menghukum atau menguruskan kerja mengikut hukum syarak. Bahkan sebaik-baik itu ialah perbuatan Nabi kita. Pasal apa nak petikai Nabi pula? Berani petikai Nabi ni. Sangat betulnya kepada orang yang ahli fikir dan bertentangan dengan hukum Allah, iaitu apabila ia hendak menjadikan seseorang sahabatnya memerintah di mana-mana wilayah, dipanggil sebagai wakil am, maka dipilihnya orang yang berilmu, yang bijak, yang sempurna timbang rasa, tingkah laku yang baik, pandai, berani menunaikan hak dan tiada keluar daripada adab agama. Ni tuan-tuan yang nak mengundi ni, ini dia yang nak lantik jadi wakil rakyat. Dia sebut dah, nak pilih tu macam mana. Nombor 1, dia kata apa? Apabila hendak menjadikan seseorang daripada sahabatnya memerintah jadi wakil amnya, yang pertama dipilihnya orang yang berilmu. Nak jadi wakil kita, pilih orang yang berilmu. Okey. Ini burung kakak tua pandai bercakap. Hak kita ni lantik orang tak boleh cakap bahasa Melayu ni apa? Saya nampak ini seolah-olah. Apa benda kau cakap? Seolah-olah dia bagi bercakap, ini saya nampak seolah-olah. Apa benda kau cakap? Dia sendiri pun tak faham apa dia cakap. Nombor 1, cari orang yang berilmu. 2, bijak. Ilmu dengan bijak kan sama? Tak sama. Ingat cerita P. Ramlee kan? Mambang tanah, mambang ini. Mambang dengan jin kan tak jauh, kata P. Ramlee. Oh, ini saya tahu ni. Ini jin pakai toncin. Ini bukan mambang Cik Ramlee, ini huruf jim. Mambang dengan jin kan tak jauh, kata dia. Bijak lain, berilmu lain. Bijak, pandai menyelesaikan masalah. Nama dia smart. Nama dia hikmah. Akak-akak depan saya ni semuanya berilmu. Ada yang pencen cikgu, lulusan daripada maktab pa tau, maktab perguruan perempuan pa, alim, bijak, berilmu lah tu. Ada yang pencen kera ni. Semua dia tahu bab file, bab apa semua dia tahu ah. Tu nama dia apa? Berilmu. Ada yang pencen daripada bahagian pengurusan. Ada yang pencen dulu ni nurse. Ada yang pencen doktor pun ada. Itu nama dia apa? Berilmu. Tetapi belum tentu bijak. Belum tentu bijak.
Apa dia? Datang ke Al-Barakah naik kereta. Sampai depan kedai Semah Yem, enjin mati. Berasap enjin. Lari keluar. Comel. Orang pakat berhenti. Kenapa makcik? Enjin berasap. Rupanya air kering, minyak hitam kering. Bila makcik last servis? Servis tu apa? Sudah tuan-tuan. Dah servis dah dulu anak buat. Bila? 3 tahun lepas. Selagi kereta tu boleh tekan jalan, selagi itulah dia tekan. Dia tak tahu tanda terbit dah, dia tak tahu lampu dah menyala, dia tak tahu benda dah bagi signal semua. Dia tahu dia kerja dia apa? Selagi boleh berjalan, jalan saja. Bila sampai isi minyak, penuh pula pam, banyak pula kereta. Dia nak cepat datang Barakah, kereta pula banyak isi minyak. Yang tu kosong. Bahagian diesel dia pergi isi. Kereta Myvi PC minyak diesel. Semua orang tengok makcik ni. Diesel tu kak? Apa? Diesel? Iyalah, tahu. Kak, tu diesel tu kak? Kak petrol? Tak apa boleh. Elok lah. Nampak tak? Sebab apa? Dia tak bijak. Berilmu lain, bijak lain. Bijak ni nama dia cerdik. Nombor 2 kena jadi cerdik macam Amru Al-As tadi. Cerdik, brilliant otak ni, cepat otak dia berfikir. Dia ni nak pau aku ni, dia ni nak pau aku ni. Mana mak tahu? Tak nampak dia jual kuih pau. Dia jual kuih pau mak, dia bukan nak pau mak. Orang nak pau ni selalunya dia tak jual kuih pau. Okay. Kita kena bijak. Umur Kak Som 75, jalan Blok Ocean. Tiba-tiba ada laki-laki mata biru, bulu dada penuh, bulu kening lebat, rambut ikal, ngorak Kak Som. I love you Som. Som kata, ya Allah, dalam ramai-ramai orang Barakah ni, dia pilih Som. Tak tahulah kata. Som duk fikir kata, apalah lebihnya Som, tak tahu. Bukan lebihnya Som, dia tengok duit Kak Som, dia tengok barang mas Kak Som. Yang ni yang banyak orang tua yang bercinta balik di alam maya cintamu, di alam fata morgana semua ni. Jadi akak-akak kenalah bijak. Mereka tu scammer, mereka tipu kita. Kadang-kadang zaman kita ni dia ajak masuk pelaburan. Tengok tak gambar Ustaz Kazim ni, skim pelaburan. Takkan Ustaz Kazim menipu? Ustaz Kazim lah masuk, takkan Tok Lebay menipu? Maka kita pun masuk 10,000. Dapat tak bulan pertama 1,000? Dapat. Betul lah. 2 bulan dapat tak? Dapat. Masuk bulan ketiga, nombor telefon pun tutup. Dapat balik duit kita 2,000, dapat kat dia 8,000. Maka kita pun kata, tapi tak apalah, dah merasa 2,000, dah merasa apa tu duit kamu. Dia bagi balik 1,000, dia bagi balik 1,000, 8,000 dia buat lari. Jadi akak-akak kena bijak. Okay, kena bijak. Jangan layan orang-orang macam ni, pembohong belakang ni. Baik, kemudian bahkan sebaik-baik perbuatan ialah perbuatan Nabi SAW. Sangat betulnya kepada orang tadi. Yang kedua, yang ketiga, mana dia tahu hilang. Dan sempurna timbang rasanya. Nak memilih pemimpin, apa jadi? Sempurna timbang rasa. Yang 2 hari tu pun Mak Ngah sakit sampai sekarang. Kau nak suruh ambil 3 pula Mak Ngah tak lalu. Kalau tak ambil, Mak Ngah kan jadi putih. Ya? Macam mana? Mak Ngah nak pergi medik, tak tahulah. Kalau nak kuning, ambil 3. Mak Ngah hari tu pun tak larat, tangan ketak-ketak-ketak lepas ambil 2.
Sat lagi ambil 3 terus tak bergerak. Dah marah nak putih ke nak kuning? Nak kuning lah. Nak kuning ambil lah. Langsung tak ada timbang rasa ni. Kita pun pergi ambil, lepas-lepas ambil duk demoh. Tengok pula dalam berita, kita sedang mengkaji untuk yang keempat. Yang keempat. Langsung tak ada timbang rasa ni. Dalam kitab ni sebut nak lantik pemimpin kena ambil yang timbang rasa. Bukan semua orang boleh ambil. Ada hak sihat ambil. Kena macam Kak Som, kena opah cik, Cik Dina, ambil macam mana? Nak bangkit tu pun duk gagau tingkap, gagau dinding nak bangun tu. Tak ada dinding, tak ada tiang, tak boleh bangun. Tu yang naik punggung dulu. Bila nak bangun tu naik punggung dulu. Dia bukan dia naik kepala tu. Naik kepala tarik urat. Naik punggung orang belakang pun bangun juga, naik punggung juga. Dua-dua jatuh belaga punggung dengan kepala. Orang macam ni nak ragging apa lagi? Tak ada dinding, dia pegang kita kalau dia nak bangun. Punya teruknya. Nak sembahyang isyak, habis sembahyang tu, rupa ramai hak nak bangun tu, tekan orang sebelah baru boleh bangun. Orang macam ni kau nak paksa buat apa ni bang? Atlet pun mati bang. Yang sukan pun mati tanpa orang tua. Jantung muduk ha pula. Sebab tu nak pilih pemimpin kena jadi yang bertimbang rasa. Yang 4, tingkah laku yang baik, akhlak yang bagus. Nak jadi pilih pemimpin, pilih yang berakhlak. Yang 5, pandai lagi berani menunaikan hak. Ni apa ramai pemimpin yang hari ni diam, tak kata apa. Yang mati ramai diam, yang lumpuh ramai diam, tak kata apa. Pi mana kita pun tak tahu. Senyap dan sunyi, tak berani kata apa. Tak layak sebenarnya mereka ni jadi pemimpin. Mereka tak menyuarakan hak orang yang diwakilkan mereka kepada dia. Subhanallah. Sayang kita ni jauh daripada apa yang kita belajar dalam kitab. Jauh daripada apa yang kita ikut Nabi SAW. Baik. Dan yang terakhir kata dia, tiada keluar daripada adab agama. Nak pilih pemimpin, jangan pilih yang hak keluar daripada adab agama. Begitu juga apabila ia mau menjadikan kepala tentera dan pemimpin orang, dipilihnya yang berani dan pandai tadbir serta cukup kekuasaan menjadi kepala dan pemimpin orang. Kadang-kadang umur 18 tahun Nabi lantik jadi pemimpin perang. 18 tahun. Pasal apa? Pasal yang tu layak dan sahabat tak tikai. Sebab dia dilantik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selepas daripada wafat kita, Nabi kita sampai sekarang telah berubah. Sebagaimana berubah kepada sebaliknya. Hari ni kalau nak jadi pemimpin, kena tabur duit. Orang banyak duit boleh jadi pemimpin. Walaupun yang bagus buat kerja, tapi dia tak tabur duit, dia tak dipilih. Maka pilihlah orang yang tabur duit, yang banyak duit. Banyak tak duit dia? Banyak. Banyak tak dia habis? Selepas dia menang, dia nak ganti balik tak duit yang dia dah laburkan? Nak balik lah. Takkan dia bagi free. Tang situ kita kena. Memang dia bagi tu kita kata Allah baguslah dia. Mak Ngah minta ni apa, baju suit lah kan untuk bulan Merhaban. Loh dia bagi. Hak muda pula kata kami minta futsal punya kod, dia bagi. Bagi. Hak mandi mayat pula kami minta van mayat dengan tempat mandi mayat, dia bagi. Semua bagus. Bagi semua. Dia kaya, dia peduli apa? Tunggu dia menang tu. Dia kaut balik.
Ada hutan dia ambil, ada pokok dia ambil, ada pasir dia ambil, semua dia ambil. Nganga kita ni. Yang ni yang berlaku sebaliknya, yang kamu tak ikut. Salah kita juga, kita tak ikut hak Nabi suruh pilih. Kalau kita ikut yang Nabi ni, insya-Allah kita selamat. Tetapi kata dia, akan berlaku kepada umat di akhir zaman selepas wafat daripada Nabi. Jadi kat kita, sepatutnya boleh tak kita elak benda ni? Boleh. Sebab apa boleh elak? Sebab Nabi dah cakap dalam hadis dia. Sepatutnya kita pakailah hadis ni. Oh, nak cari pemimpin yang ni syarat dia, Nabi dah bang. Tapi kita tinggalkan hadis Nabi, tak relevan. Kita pun ikut suka kita lah. Dapat lah. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi Usaid bin Hudair anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ista'malta falanan walam tastamilni. Daripada seorang sahabat namanya Usaid bin Hudair, katanya bahawasanya seorang laki-laki daripada Ansar telah berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olahnya, nampak tu, seolah-olah, sebut betul-betul. Ini datang jumpa Nabi seolah-olahnya. Ya betul kau ni. Ia minta kerja seperti bahawa dijadikan dia wakil am di mana-mana negeri, atau beri apa-apa jawatan yang sepatut dengan dia. Kata dia, ya Rasulullah, Tuan telah jadikan dia bekerja, memegang jawatan kepada orang ni, orang tu, tapi Tuan tak jadikan hamba pegang jawatan. Seolah-olah Tuan ni lebihkan si Anu daripada saya, kasihankan dia lebih pada saya. Tuan tak kasihan kat saya kan? Oh, seolah-olah macam tu mai jumpa Rasulullah. Tapi kadang-kadang kita ni tak boleh marah juga bahasa ni, sebab yang tu yang mereka ajar di sekolah. Mereka belajar bahasa standard di sekolah. Awak, kamu. Hak di sekolah tu, apa pekerjaan kamu? Kalau kamu suka, itu bahasa di sekolah yang mereka belajar di sekolah dia. Sebab tu bila mereka bercakap dengan kita, mereka panggil kita kamu, awak, walaupun mereka muda banyak pada kita. Begini ya, saya memberikan cadangan kepada kamu. Bagi dia tu bahasa sopan dah tu. Tapi kita ni orang tua, satu budak panggil kamu, kita rasa apa? Irham ni umur 21, panggil Kak Sung kamu. Kak Sung, kamu nak ke mana? Apa rasa Kak Sung? Aku sepak budak ni Kak. Salah tak dia? Tak salah, sebab yang tu yang dia belajar di sekolah. Sekolah apa Ustaz? Tak tahu lah sekolah apa. Lulusan pada sekolah dia pun macam tu. Cikgu dia ajar. Baik, bila kita bercakap dengan orang, kita panggil dia kamu. Kamu. Awak apa khabar? Sebab tu dia tak jumpa Kak Sum. Awak apa khabar Sum? Menang Sum ni. Tapi kalau mereka bercampur dengan orang Melayu, adanya sekolah bercampur, dia tak wujud benda tu. Sebab bila orang kita Melayu jumpa orang tua macam Kak Sum, orang muda macam saya, kita pandai. Boleh kata dah. Kalau orang jumpa orang yang berumur macam Kak Sum, kita panggil apa? Makcik. Makcik apa khabar? Kita tak panggil kamu. Jumpa dengan orang yang lebih tua pada kita, atuk apa khabar? Lebih tua pada kita, abang apa khabar? Sebab tu kita boleh lihat orang budak-budak bangsa lain yang sekolah di sekolah Melayu, dia jadi sopan lebih daripada ni. Orang yang sekolah jenis tu dekat kubur tu, dia cakap kamu, dia cakap awak. Kita nak salah tak pada mereka? Tak salah, sebab yang tu dia ajar di sekolah. Kamu apa khabar? Awak apa khabar? Sebab tu dulu ada orang bank, saya nak buat loan apa tu, bank Cina. Ya, ini Datuk Kazim. Kamu permohonan kamu telah kami lihat. Kamu sekarang ada slip gaji ke? Kamu pelotahan kamu usah. Lu kamu aku ni aku dah tua. Tapi dia bukan faham. Sebab itulah bahasa yang diajar di sekolah.
I, saya, you, awak, you, kamu. Tapi kalau mereka duduk dalam negara Malaysia, mereka merasakan kita ni adalah satu rumpun, kita akan cakap, ya encik apa khabar? Permohonan encik telah kami lihat. Ini tidak permohonan kamu. Lain tuan-tuan. Ni bahasa dia. Ni sebab apa? Sebab tak bercampur. Daripada sekolah rendah tak bercampur, tadika tak bercampur, sekolah menengah tak bercampur. Kemudian kita kata, satu. Mana mau? Kerana apa? Kenapa tuan-tuan? Satu. Takkan jadi satu Malaysia. Ni hak mari pula hak baru ni. Keluarga Malaysia jadi tak? Tak akan jadi. Di tadika asingkan kaum, sekolah rendah asingkan kaum, sekolah menengah asingkan kaum, universiti pun berasaskan kepada kaum. Habislah Malaysia. Habis. Ini budaya. Dan bila nak pilih pemimpin, baru balik turun balik. Masuk balik dalam masjid pakai songkok. Okey, siap pakai selendang lagi nyonya tu. Pasal apa? Baik ada makna tu. Jadi ini masalah dia, punca dia. Baik, kemudian perangai orang muda di akhir zaman. Hilang dah tu. Muka surat belakang pula saya ni. Dan kata dia lagi, apakala didengar oleh Nabi perkataan yang demikian, maka Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di atharah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian kamu akan jumpa nanti selepas daripada hayatku akan keutamaan dan kelebihan seseorang daripada yang lain, sebagaimana melebihkan dan mengutamakan yang menyalahi syarak. Tu dia yang tak ikut syarak hari ni dibuat dalam bab melebihkan orang. Seperti seorang yang tak pandai, tiada alim, tak cukup tadbir pada bab zakat, dilantik menguruskan zakat. Ni tanda akhir zaman. Seperti orang yang tak tahu jadi imam, tak tahu jadi pemimpin, dijadikan dia imam dan pemimpin. Dia tak seperti orang yang suka hatinya cenderung kepada zalim dan suka makan rasuah. Apakala dipegang jawatan, diberinya jawatan hakim dan sebagainya, sudah. Dah jadi belum ni di Afrika Tengah? Jadi dah. Sebab tu saya kata kitab yang ni kalau baca ni malas aku dengar. Macam kata kat aku ya, aku nak cerita bab keluarga seronok kan, bab laki, bab isteri, bab anak-anak bahagia, keluarga bahagia. Ni apa ni? Inilah hadis. Nak tak nak kita kena belajar. Benda ni berlaku kat kita. Setengah orang bila nak dengar ceramah, dia cerita bab keluarga bahagia, bagaimana membentuk keluarga bahagia. Saya rasa nak muntah tajuk. Saya bercakap bab keluarga ni daripada umur saya 22 tahun sampai sekarang 49 tahun. 30 tahun duk cakap benda tu, nak muntah dah. Ustaz tolong ceritakan bagaimana menjadi suami yang penyayang. Aku malas nak jawab dah. Jawablah. Aku tak lah. Ceritalah bab lain pula. Sebab hak tu je duk cakap. Sebab apa orang suka tajuk tu? Sebab tajuk tu tak mengatakan orang, tajuk tu tak tegur orang. Tapi tajuk yang macam ni orang dengar tak? Orang dengar, dia ni. Adapun aku meletakkan seseorang memegang jawatan yang tinggi dan seseorang yang lain itu tidak akan aku letak dan tidak akan aku angkat bekerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, itulah dia bagaimana Nabi melantik wakil Nabi untuk dipilih. Dia sebutkan satu. Jadi kamu jangan datang nak ajar aku pula. Dia kata Nabi lantik orang tu, Nabi tak lantik aku.
Macam tak kena. Nabi kata, aku tahu taraf dia, aku tahu tentang ilmu dia, aku tahu kekuatan dia memikul amanah, aku tahu rasmi badan dia, apa tabiat dia, apa tingkah laku dia, apa kesihatan dia, apa akalnya, bijaknya, petaknya, lidahnya. Sebab tu salah satu nak jadi pemimpin ialah sihat. Macam saya ni tak layak, jalan pun tak larat, jalan 2-3 tapak berhenti, lalan naik bersikal pula tak payah kayuh, main pulang. Tiba-tiba nak jadi menteri, gila, tak sihat. Masuk hospital lagi banyak daripada duduk rumah, duduk di hospital lagi lama daripada duduk di parlimen. Jadi pemimpin apa? Duduk di IJN lagi lama daripada berehat dalam parlimen. Tak layak jadi pemimpin sebab tak sihat. Macam mana dia nak jaga rakyat? Dia menggaut, yang rakyat banjir, YB tak tolong kami ke? Saya gaut. Pemimpin ni kena fit, bukan mak fit. Ni nampak ni, kena bijak, tahu kesihatan. Sebab tu yang mana nak jadi wakil rakyat ni, kalau boleh buat pemeriksaan kesihatan, ada kencing manis, ada darah tinggi, ada jantung, tak payah hidup diam-diam, lantik orang hak sihat. Kena buat macam tu. Selain daripada fasih berbahasa Melayu, Presiden Singapura tu punya fasih, Perdana Menteri Singapura tu punya fasih cakap Melayu. Bahasa Melayu bahasa mereka. Tuan-tuan tengok, Lee Kuan Yew cakap Melayu, Lee Hsien Loong cakap Melayu, fasih tuan-tuan. Mai kita hak Melayu sendiri pun tak apa nak fasih bahasa Melayu ni. Dan tahukan akan dia layak dengan jawatan, dan aku tahu orang lain daripadanya layak dengan jawatan anu, dan aku tahu orang tak layak dengan jawatan orang ni. Yang ni hanya patut jaga tanam-tanaman, yang ni patut teruskan berniaga, dia tak layak menjadi pemimpin. Aku tahu siapa yang pandai mengatur kerajaan Islam dengan ajaran Allah. Ni sebab Nabi lantik orang. Maka kerana itulah tiap-tiap sahabat aku bawa dia pegang jawatan mengikut yang dibenarkan oleh syarak. Bukanlah aku mengikut hawa nafsu, bukan aku mengikut kemahuan sendiri, dan aku ikut melaksanakan kepada hikmah yang diberi oleh Allah. Maka semuanya tu tak betul kalau aku ikut nafsu aku. Nabi basuh balik orang tu. Mai kata kat Nabi ni. Baik, tandakan di situ. Dekat 2 jam saya bercakap. Okey. 2 jam ni kalau bercakap, naik terbang sampai Singapura. Baik, sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Kelas kita berakhir setakat ini sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.